Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sambungan bab yang berikutnya, bab 76, muka surat 154, bab khairu baitin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Bab pada menyatakan tentang sebaik-baik rumah, khairu baitin, rumah yang terbaik, baitun fihi, rumah yang di dalamnya yatimun, ada anak yatim, yuhsanu ilaih, dan diperlakukan anak yatim tersebut dengan baik. Bab pada menyatakan tentang sebaik-baik rumah ialah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dibela, diasuh dengan diperlakukan anak yatim tersebut dengan baik. Ini dilayan dengan layanan yang baik. Kita tengok hadis yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari. Dalam bab ini dia bawa satu hadis 137. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain yushiru bi isba'ih. Hadis rawahul Bukhari. Apa maksud hadis ni? Hadis ni dia sokong tajuk bab yang dibawa, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan orang Islam ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, dilayan dan dijaga dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah daripada kalangan orang Islam ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang dilayan dengan buruk. Kata Nabi, aku dan orang yang menjaga anak yatim akan berada di dalam syurga kahatain, seperti ini. Nabi mengisyaratkan dengan isba'ih, dua anak jarinya, dua jari. Ini merujuk kepada dekat dan rapatnya Nabi dengan orang yang kafil, yang menjaga dan mengurus anak yatim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih lagi berhubung dengan kelebihan dan keutamaan orang-orang yang menjaga, melayan dan merawat anak-anak yang kehilangan bapa, yakni anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa rumah yang terbaik di kalangan orang Islam ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim. Maksudnya tuan rumah itu ambil anak yatim ni untuk dijaga, dipelihara oleh diri dia. Dia sanggup menanggung rawatan dan juga kos kehidupan anak yatim tu di bawah tanggungjawab dia. Sebelum saya nak meneruskan syarahan hadis ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Mungkin sebahagian tuan-tuan dah mendengar klip video ini yang dikongsikan, kalau tak silap saya, oleh Al-Fadil Datuk Dr. Zahazan
bin Muhammad, salah seorang tokoh pendakwah juga di Malaysia ni. Kalau tak silap saya, dia kongsi di Facebook dia kisah seorang ulama di Maghribi, Morocco, yang bermimpi bertemu dengan Nabi sebanyak 3 kali. Clear? Okey. Pertama, kita tak tolak boleh bermimpi jumpa Nabi ni, kerana itu disebut di dalam hadis yang sahih tentang bolehnya jumpa Nabi. Itu memang kita, siapa-siapa yang mengaji, mendengar huraian kita, dia tak tolak. Nabi SAW kata, sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka itu adalah aku. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai diri Nabi. Maksudnya, kalau kita mimpi jumpa Nabi dengan sifat yang Nabi sifatkan diri dia, maksudnya dengan bentuk yang mana itulah Nabi, maka betul lah. Cuma syaitan tak boleh transform jadi Nabi yang real tu, tak boleh. Tetapi syaitan boleh menyerupai orang lain dan dia mengaku sebagai Nabi. Beza tak? Okey. Dia nak jadi Nabi yang betul itu, muka Nabi, badan Nabi, sifat Nabi, warna kulit Nabi, yang real, hakiki. Yang tu tak boleh. Tapi dia boleh menyerupa macam saya ni, menyerupa macam siapa-siapa ni. Kalau dia mai dalam bentuk Nabi betul, Nabi lah. So macam mana kita nak tahu kata Nabi tu betul tak betul? Kita kena tahu ciri-ciri Nabi, sifat Nabi, warna kulit Nabi, tinggi rendah Nabi, sifat rambut Nabi, sifat janggut Nabi, macam mana watak Nabi, macam mana dia punya karakter fizikal dia tu. Nak tahu mana? Kena rujuk dalam hadis. Antara buku yang tulis tentang sifat tubuh badan Nabi ni, structure badan Nabi ni, tuan-tuan boleh beli buku tu, bagus, ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Nama buku tu Syama'il Muhammadiyah. Dalam buku tu ada hadis-hadis tentang rambut Nabi, tentang kulit Nabi, tentang sifat tubuh Nabi, tinggi rendah, dada Nabi, bidang ke macam mana ke, jalan Nabi, semua ada. Uban Nabi ada dalam buku tu. Jadi hadis-hadis tu menjadi apa? Menjadi ukuran, kata kita nak tahu yang tu Nabi ke tak. Sebab kalau dia mari dengan sifat-sifat yang disebut dalam hadis tu, maka betul Nabi. Tapi kalau kita pun tak tahu rambut Nabi color apa, janggut dia panjang mana, rambut dia lagu mana, muka Nabi lagu mana, kita tak tahu, kita tak baca hadis-hadis tu. Mai mana-mana siapa dalam mimpi dia kata aku Nabi, kita pun kata tu Nabi, walhal tak tahu siapa dia. Dapat? Okey. Saya nak be clear tu dulu. Jadi dalam klip video ni, satu orang syekh dia berkhutbah. Saya ingat khutbah Jumaat tu, tengok macam atas mimbar. Dia kata satu orang tokoh alim di Maghribi, di Morocco, mimpi bertemu dengan Nabi SAW sebanyak 3 kali. 3 kali. Menariknya dalam mimpi tu, syekh tu kata dia telah diberitahu oleh Nabi bahawa ada seorang lelaki yang duduk di suatu tempat
berdekatan dengan Mekah sekarang ni, yang merupakan daripada ahli syurga, min ahli jannah. 3 kali dia sebut nama kawan tu, Nabi sebut nama kawan tu, dia sebut lokasi dia di mana, tempat dia di mana. Kemudian tuan-tuan, apa yang menariknya, Syekh yang jumpa mimpi Nabi ni, yang dapat maklumat tu, telah pergi cari lelaki tu. Dengan maklumat-maklumat yang dia dapat, dia perolehi dalam mimpi tu, dia telah pergi cari. Sebab dia sebut ada satu tempat, nama sekian, dekat dengan Mekah dan sebagainya. Dia kata, aku pergi umrah. Selesai aku pergi umrah, aku pun pergi cari lelaki tadi. Bila aku pergi cari lelaki tadi, tanya orang-orang kampung dia, ada tak orang yang nama sekian-sekian ni duduk dalam kampung ni? Dia kata ada. Dia kata ada. Cuma dia kata, apa pasal hampa mai cari dia? Untuk apa hampa mai cari lelaki-lelaki ni? Sebab dalam video tu, dalam cerita tu, orang yang mari cari ni tokoh. Jadi dia mari ni nampak alim, nampak warak, nampak hebat lah. Lelaki yang mereka cari ni dikenali oleh orang kampung tu sebagai teruk. Kira orang teruk lah, bukan orang soleh. Dia kata, apa mai cari dia buat apa? Bukan ada apa. Ni pun tak boleh pakai lah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau mencari rumah tu imam ke, mencari rumah JKK ke, siapa ke, lain lah. Ni mencari ni apa? 4 jam mai jauh-jauh ni cari buat apa? Dia kata, kami ada sebab. Tolong tunjuk. Pendekkan cerita, dia pun pergi tunjuk lelaki-lelaki tu. Jadi Syekh ni menjumpalah lelaki yang disebut dalam mimpi tadi ni, dengan nama dan sifat dia, jumpa. Ada sungguh. Ada sungguh. Mereka pun tengok, memang betul lagu orang kampung ni kata, tengok dengan pakaian, dengan style dengan ni, dia tadi ni boleh pakai. Tapi oleh kerana dia dengar 3 kali nama yang sama, sifat orang tu, duduk di mana, dia pergi cari, jumpa. Ada. Dia kata, kami ni daripada ni sekian apa semua, mari tanya betul ke nama hang apa semua. Lepas dah berkenalan apa semua tu, clear, betul, sah. Dia kata, 3 kali, 3 malam berturut-turut aku bermimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi menyatakan nama hang fulan bin fulan min ahli jannah, daripada kalangan ahli syurga. Apa hang buat? Apa amalan yang hang lakukan? Apa ibadah yang hang amalkan sehingga disebut dan ditunjuk isyarat nama dia? Dipendekkan cerita tuan-tuan, dia sendiri tak tahu, dan dia rasa dia teruk. Dia rasa dia tak ada kelebihan. Dia kata, hatta Mekah, Masjidil Haram yang dekat dengan rumah dia tu, lama mana dah dia tak pergi. Nak kata dia punya bukanlah orang yang saleh, orang yang warak, orang yang abid, orang yang kuat ibadah. Tak, dia kata tu Masjidil Haram tu lama mana dia tak pergi, walaupun dekat dengan rumah dia. Kawan ni tak puas hati. Kawan ni kata, mungkin ada. Hang ingatlah. Apa hang bisa buat? Dia kata, mungkin. Dia kata, mungkin. Pasal saya kongsi dengan tuan-tuan ni kerana ada kaitan dengan apa yang kita baca. Dia kata, mungkin ini barangkali ada lebih sikit aku daripada orang lain. Dia kata, jiran dia telah meninggal dunia beberapa tahun yang lepas. Jiran dia telah meninggal dunia beberapa tahun yang lepas, meninggalkan seorang janda dan anak
yatim. Yang mati itu suami, bapa. Keluarga ni berjiran, bertetangga dengan dia. Kita dah baca hadis kelebihan jiran, kita dah baca hadis kelebihan menanggung, menjaga armalah. Armalah ni ibu tunggal. Nabi kata as-sa'i ila armalah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menanggung, menjaga, membela, membantu, membela armalah ni, ibu-ibu tunggal ni, dia punya pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ataupun orang yang kal qaim, orang yang bangkit salat sepanjang malam. Besar oh. Tuan-tuan sembahyang tarawih bukan sepanjang malam, setengah malam ya. Orang yang baik bela, jaga, tolong, bantu ibu tunggal, yang mana ibu tunggal tu pula ada anak yatim. Seperti orang yang berjihad, seperti orang yang bangkit salat sepanjang malam, orang yang rajin qiyamul lail, itu pahala dia. Pasal itu walaupun dia ni tak sembahyang malam banyak, dan dia kata Masjidil Haram pun dia tak pergi banyak, tapi yang dia buat tu setara dengan apa yang besar tu. Dia kata bermula daripada hari kematian jiran dia yang tinggalkan janda dan anak yatim tu, dia telah buat satu benda. Dia telah bahagikan dia punya gaji dia kepada dua portion. Satu untuk dia dan keluarga dia, satu bahagian lagi dia telah asingkan untuk disumbangkan kepada anak yatim dan ibu tunggal tadi. Dan dia telah buat benda tu bertahun-tahun sampailah hari ini. Dia kata itu barangkali amalan yang ada, yang dia istiqamah dan dia buat lebih pada orang lain. Dan tuan-tuan, apa yang dia sebut tu memang ada dalam hadis tentang keutamaan membantu dan membela anak yatim dan janda. Saya kata tadi lah, as-sa'i ilal armalah. Orang yang bersegera, orang yang bergerak, berjalan, orang yang bertindak kepada anak yatim dan ibu tunggal ni seperti orang yang berjuang. 3 kali dia dengar. Dan bila dia bongkar rahsia dia tak pernah cerita, orang pun tak tahu. Dia sengak-sengak dapat saja gaji dia, satu bahagian untuk anak yatim, keluarga jiran dia yang tak ada siapa nak tanggung. Ini besar tuan-tuan. Lebih besar daripada orang yang sembahyang malam, lebih besar daripada orang yang puasa sunat. Pasal ada manfaat pada orang lain. Tuan-tuan puasa sunat beratus hari pun, tuan-tuan sembahyang tarawih beratus rakaat pun tak kenyang jiran, tak kenyang anak yatim tu. Jadi tuan-tuan bagi dia makan, dia kenyang, ada orang bela dia, lebih besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara contoh kejadian yang berlaku, yang mungkin kita boleh ambil pengajaran daripada kisah tersebut. Ini satu benda yang betul, satu benda yang bagus. Bila mimpi jumpa, Nabi beritahu tentang kelebihan yang memang ada dalam hadis. Yang kita duduk ketika ni mimpi tah mana hala tah, mai pelik-pelik punya ajaran, mai pelik-pelik punya zikir, mai pelik-pelik punya petua, mai habaq hok yang kita pun tak tahu hujung pangkal, yang tu ada problem. Baik. Okey. Dalam hadis yang kita baca ni, dia ada 2 bahagian. Satu dia panggil galakkan, at-targhib, galakkan, iaitu suatu motivasi, suatu anjuran, suatu galakkan untuk kita menjaga anak yatim. Ambil mai duduk di rumah kita. Kalau kita ada kemampuan, ada ruang, kita ambil anak yatim tu, tak kira lah nak menakan kita ke, anak orang ke apa ke, kita ambil, kita bela seorang, 2 orang. Kan? Tapi setengah-setengah ni kita kena sebut juga. Selain daripada at-targhib tadi ni, dia ada at-tarhib. Apa dia? Di samping galakkan, kelebihan, keistimewaan, pujian, ganjaran besar yang Nabi janjikan untuk orang yang jaga anak yatim, dia letak apa?
Bukan setakat ambil mai duduk. Yuhsinu ilaih. Hendaklah kamu jaga dengan baik. Sebab apa? Nabi bukan syarat ambil bela ya. Ambil bela dan berlaku baik. Layan dengan baik. Makan apa yang kamu makan, pakai apa yang kamu pakai. Pasal tu Nabi ikat tu. Nabi tak kata ambil duduk saja dah. Nabi kata yuhsinu ilaih, diperlakukan anak yatim itu dengan baik. Kerana kita bimbang anak yatim ni dieksploitasi, dipergunakan. Buat rumah anak yatim, himpun anak yatim, kutip anak yatim. Macam tuan-tuan duk nampak ah? Gunakan anak yatim ni untuk apa? Untuk kepentingan hak tuan rumah tu. Nanti saya akan sebut beberapa contoh. Ada kan pusat rawatan mana? Pusat bukan rawatan, pusat penjagaan anak yatim. Banyak yang menggunakan anak yatim ni, eksploitasi anak yatim ni. Suruh pergi jual kismis lah, suruh pergi jual minyak angin lah, suruh pergi jual keropok lah. Bawa naik van pergi tinggal tang stesen minyak tu, tinggal tang stesen minyak ni. Adakah yang tu masuklah hadis ni? Dia masuklah hadis ni, tapi dia masuk yang nombor 2 tu. Wa syarru baitun, seburuk-buruk rumah. Walaupun dia bela anak yatim, tapi dia memperhambakan anak yatim tu. Tak boleh. Lepas tu bila dia ada rumah anak yatim, dia ada sebab untuk apa? Kutip derma. Anak yatim tu kita tengok kadang-kadang, ni bukan cerita sehari dua, cerita lama. Pasal tu orang dah ada satu krisis nak percaya dekat rumah anak yatim ni. Orang dah takut dah. Duk bagi sumbangan ke anak yatim yang kenyang. Tu, kok yang tak yatim tu. Tukar kereta tak berhenti sat. Pi berjalan. Yang anak yatim tu, rempak melarat. Pergi mana-mana. Termasuklah pusat-pusat tahfiz ni. Buat pusat tahfiz, buat rumah anak yatim. Pasal apa? Pasal nak kutip derma. Ini suatu benda sindiket yang semua orang tahu. Kalau saya tak bercakap pun tuan-tuan tahu. Benda ni ma'ruf. Kan? Buat apa? Umpan, buat syarat, buat apa? Buat sebab. Pergi tanya apa makan apa? Kan? Nampak? Jangan main tuan-tuan. Pasal orang Melayu ni, pasal dia belajar hadis-hadis ni, jadi dia rasa lembut hati dengan anak yatim ni. Dan ada kes yang kita bantu JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada satu kes di PPR Senang kita ni. JKM jemput saya masuk dalam jawatan kuasa satu kes tu. Panggil saya masuk dalam jawatan kuasa tu. Kes satu keluarga di PPR Senang dekat Pasar Borong tu. Perintah mahkamah supaya anak-anak dia ni dijaga oleh Rumah Kebajikan Masyarakat. Tetapi si ayah ni telah bersungguh-sungguh nak ambil balik anak tu untuk dia jaga. Nak ambil balik. Kita pun tanya, apa masalah anak ayah dia nak ambil, bagilah. Tuan-tuan kena tahu, ini realiti. Bila kita pergi ke PPR tu, kita pergi tanya jiran-jiran pun tuan-tuan sebahagiannya perkena kita. Kita pergi kedai bawah tu, kita kata saat lagi kalau dia kata jangan bagi duit ustaz. Jangan bagi duit. Saat lagi kalau bagi duit ni dia joli. Kita pergi kedai bawah tu, kita kata saat lagi kalau depa ni ambil barang bagi. Dia berkata ustaz pergi jumpa siapa? Kita pun habaqlah nama fulan-fulan. Sekian nama dia sekian. Dia kenyang. Yang kita harap tu pun dia balas kat dia. Dia duk pergi condemn pok-pok dia pun, dia duk condemn pok-mak dia budak-budak ni. Lepas tu kita pun harap kat dia lah, pasal dia kata budak-budak ni duk main makan rumah saya.
Saya duk bagi makan. Oh, terima kasih lah. Okey lah macam ni. Oleh kerana abang duk bagi makan dekat anak-anak dia, depa bukan kisah, saya duk kisah ni. Ni lapak-lapak saya duk main makan rumah saya. Oh, terima kasih lah abang. Jadi kerana abang ni sanggup, jadi abang ni kita bagi kuasa untuk main ambil. Main maklumat kat kita pula. Dia kata, depa ni ustaz kenyang ke depa? Tak bagi. Lah ni tuan-tuan, kita tak tahu nak percaya kat siapa. Tak apa, balik pada cerita kita tadi. Bila kita tanya JKM pasal apa yang mereka bersungguh sangat ni, tuan-tuan kena hati-hati. Sebahagian ibu bapa ni dia bersungguh-sungguh nak pergi ambil anak-anak tu di bawah jagaan dia. Ada agenda. Agenda apa? Agak-agak tuan-tuan pada dia yang bersungguh sangat. Bila kita pergi ke lapangan, pergi ke tempat tinggal dia, dia tak jaga pun. Budak-budak tu duduk melewang kat luar kan. Pergi kedai ni orang bagi makan, pergi kedai ni orang bagi makan kecil-kecil. Bila kita nak ambil belah di rumah kebajikan, dia tak mau. Duduk dengan saya, anak saya. Rupa-rupanya, kalau tak duduk dengan dia, bantuan bulanan tak dapat lah. Itu cerita sebenar. Sebahagian ibu bapa yang nak jaga sangat anak-anak ni, bukan semua lah, sebahagian yang kes-kes yang kita jumpa ni, kerana nak mempergunakan kelebihan anak-anak tu. Pasal anak-anak ni ada bantuan OKU kalau anak OKU, bantuan sara hidup, bantuan persekolahan. Tuan-tuan bayang, kerajaan bagi seorang 100. Kalau beranak 6 orang, kalau ada anak 6 orang, 600. Itu baru yang bantuan persekolahan. Baitulmal bagi lagi. Semua ikut kepala berapa orang anak bagi. Tapi bila kita bagi, sekolah bagi, JKK bagi, masjid bagi, Baitulmal bagi, berata cukup bagi. Korang-korang kutip-kutip budak boleh jatuh seorang dapat 3-4 ribu. Rupa-rupanya tuan-tuan, semua tu dapat dekat al-bapa wal ma. Itu yang mereka bersemangat sangat tu. Pasal kita tengok tak mau nak jaga pun, kita tanya. Mereka ni tak mau, mereka ini tujuan mereka ustaz. Sebab bila dipindahkan kepada JKM, sekat lah, tak dapat lah. Sebahagiannya tuan-tuan faham lah, dadah dan sebagainya memang terlibat itu. Itu puncak besarnya. Sebab itu tuan-tuan dalam masyarakat kita, satu nasihat untuk saya. Alhamdulillah, majlis agama dan banyak pihak dah turun, AADK pun turun. Pergi jumpa, kerana ini antara benda besar dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita selesa, kita main buat ibadat, kita boleh semayang, boleh tarawih, kita alhamdulillah boleh main selesa buka puasa, boleh tarawih, boleh tadarus, boleh makan more, balik rehat, mangkit. Kita mungkin hidup dalam kehidupan yang selesa, kehidupan yang tenang. Tapi dalam masyarakat kita macam-macam, 1001 cerita hitam. Yang mana kita kalau nak dapat kelebihan ni, kita kena payah sikit. Kalau tak mau payah, tak mau fikir, hidup macam lah ni pun okey lah. Tapi kelebihan-kelebihan ni semua kelebihan ni bagi orang yang nak bersusah. Nampak? Baik. Sekarang kita sambung balik syarahan hadis ni. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyebut tentang yuhsanu ilaih. Pasal itu tuan-tuan kita dengar juga sehari dua ni. Kita tak kata mana-mana pihak, tapi sehari dua ni kita nampak terbongkar rumah-rumah penjagaan. Rumah-rumah penjagaan kanak-kanak OKU dan sebagainya ni yang terbongkar adanya berlaku penderaan. Dan hadis ni juga kita boleh boleh kaitkan dengan siapa? Selain daripada penjaga, kadang-kadang mereka ambil ni jadi hamba. Duk pergi suruh basuh baju lah, duk pergi suruh buat kerja lah, macam-macam cerita kita dengar. Kan? Sebahagiannya jadi kes mahkamah. Eksploitasi anak-anak yang OKU dan sebagainya ni. Dia pusat penjagaan. Tambah bulan-bulan puasa ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kenyang penjaga-penjaga ni. Kan? Nampak? Okey, baik. Hadis ni juga kita boleh faham, dia juga boleh kita huraikan termasuk kepada bapa tiri. Artinya bapa yang kahwin dengan ibu tunggal yang ada anak yatim. Nampak tak? Kalau tuan-tuan contoh kahwin dengan satu orang janda ada anak.
Jadi tuan-tuan masuk dalam hadis ni. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim. Jadi tuan-tuan sebagai suami kepada isteri tersebut merangkap bapa tiri di dalam rumah tuan-tuan ada anak yatim yang tuan-tuan mesti menganggap seperti anak sendiri. Bukan setakat tuan-tuan dah ambil mak dia saja, tapi tuan-tuan juga telah menanggung tanggungjawab anak-anak yatim tadi. Kadang-kadang tuan-tuan ada sebahagian, bukan kata pak tiri ni, pak-pak menakar ni, berebut nak ambil anak yatim. Semangat, pelik. Anak dia pun tak terjaga, dia nak ambil. Dia kata tak apa, dia jaga anak yatim, anak menakan dia lah. Rupa-rupanya si arwah tu ada insurans 100,000, ada duit nu 100,000, duit ni 100,000. Jadi kaya. Bila kaya, nampak anak yatim bukan muka anak yatim, muka agung. Faham tak muka agung? Fulus. Duit. Nampak, tengok muka anak yatim, nampak duit. Nampak duit. Jadi tu yang semangat tu. Jadi bila dia sebagai penjaga anak yatim, dia juga sebagai apa? Pengurus harta pusaka si budak tu. Bila dia sebagai pengurus harta pusaka budak tu, dia kata nak hantar sekolah, tak ada kereta. Tu kereta kancing. Sian anak yatim. Sian anak yatim. Kereta mahal. Yang anak yatim hampa naik berapa kali? Sejak beli ni kami tak naik lagi. Siapa naik? Pok menekan kami yang naik. Duit siapa? Duit empa. Alasan beli pasal apa? Nak hantar anak yatim pergi sekolah mudah. Yang ni berlaku dalam masyarakat. Semuanya mengatasnamakan apa? Anak yatim, anak yatim, anak yatim. Sebenarnya yang dapat si penjaga ni. Ini semua tuan-tuan dibongkar dalam apa? Dalam hadis ni. Nabi dah bagi hint dah. Ada rumah yang buat baik, ada rumah yang berlaku buruk. Hati-hati. Bukan setakat kita ambil, lepas tu kita biar jadi tak ketawa halak. Dah, aku apa-apa anak yatim ada dah, 5 orang rumah aku. Kita tengok Allahu Akbar, dia tak jaga, dia tak masuk. Bahkan dia masuk dalam ancaman yang disebut tadi. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita berhubung dengan anak yatim. Anak yatim ni kita dah sebut masih di peringkat kanak-kanak. Maka apa cabaran dia? Saya senaraikan sedikit untuk ingatan bersama. Yang pertama, kita wajib untuk bersikap ihsan dan kasih sayang. Itu yang pertama. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kata apa? Nabi kata, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'ir jasadih bis-sahri wal humma. Nabi kata orang beriman, walaupun dia tu bukan ahli keluarga kita, dia kematian, tuan-tuan kena bayangkan seperti mana hari ni keluarga tu hilangan suami, mati ayah dia. Kejadian itu tidak mustahil boleh berlaku kepada anak-anak tuan-tuan. Hari ini keluarga itu kematian suami, tuan-tuan tengok satu orang isteri, suami dia mati, anak-anak kecil-kecil lagi, tak ada siapa nak urus. Adakah perkara itu tidak boleh berlaku pada tuan-tuan? Boleh jadi tuan-tuan juga akan meninggalkan isteri dan anak tuan-tuan dalam keadaan tersebut. Sebab itu kita kadang-kadang tuan-tuan, memang fitrah kita akan ambil kira hubungan kekeluargaan. Kita tak terpanggil untuk nak tolong pasal dia bukan keluarga. Tapi Nabi kata yang paling besar penyatuan kita ini Muslim. Pasal itu bila ada anak Muslim yang kematian bapa seperti anak kita, Nabi kata mereka itu seperti kasih sayang, rasa cinta, saling membantu seperti sebuah jasad. Orang Islam ni seperti satu tubuh badan.
jasad. Yang mana kalau sakit kaki, yang lain pun akan rasa sakit. Jadi ini dalil yang menunjukkan kita kenapa? Concern, ambil berat. Dia tahu yang ni biar pergi mereka. Ada adik-beradik mereka, ada. Betul daripada ahli keluarga, betul daripada adik-beradik. Tapi mukmin tu, hubungan iman, yang menyebabkan kita kena ada perasaan ni. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang kedua, Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi. Nanti kita akan tengok satu hadis yang mana Nabi SAW cerita bapa akan tuai apa yang dia buat pada anak dia. Ada satu artikel, kalau tak silap saya, baru lagi artikel tu, luahan hati seorang tua yang ditinggalkan di rumah orang tua-tua. Kalau tak silap saya dalam laporan Metro. Dekat-dekat nak raya ni, tuan-tuan perasan tak? Dekat-dekat nak raya ni antara tempat yang banyak mereka pi buat lawatan rumah orang tua-tua lah. Suasana lebaran di rumah orang tua-tua. Kalau tak silap saya, tuan-tuan cari artikel tu. Dia cerita dia kena tinggal, dia raya di rumah orang tua-tua tu. Gambar artikel tu, gambar dia duduk di tepi pintu, duduk tengok luar. Gambar tu sayu lah. Tapi dia cerita dalam artikel tu, lebih kuranglah seingat saya, dia terima keadaan itu seadanya. Maksudnya dia dibuang oleh anak-anak dia tu kerana apa? Kerana dahulu dia membuang bapa dia. Buang bapa dia. Agama lain, kalau tuan-tuan bisa dengar, mereka panggil hukum karma. What do you give? Apa yang awak bagi, itulah apa yang awak akan dapat. Apa kalau kita buat baik, dapat baik. Dalam Islam tak ada karma-karma ni. Tapi dalam Islam memang siapa yang buat baik, balasannya baik. Jadi dalam artikel tu dia kata, apa yang dia rasa dan dia dapat hari ini adalah daripada tindakan dia dulu pada bapak-bapak dia. Pasal itu dalam doa yang kita baca tu, tengok tak? Yang saya selalu sebut tu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kama, perkataan kama tu tuan-tuan garis, tuan-tuan bulat. Kama tu maksud kama apa maksud kama? Kama tu maksud seperti. Seperti. Ya Allah, sayangilah mak bapak aku seperti mana mereka menyayangi aku saghira, ketika aku kecil dulu. Jadi kalau tuan-tuan masa kecil duk tibai, duk jekah, duk buat tak heran, bila mai tua macam tu, dia sepak tuan-tuan. Dulu tuan-tuan duk buat kasar, bercakap kasar, barang tak ketawa lah, dia akan balas balik. Itu apa yang doa tu kata, kama rabbayani saghira, macam mana mereka buat ketika kecil, macam tu. Jadi kalau siapa yang tak sayang anak dia masa kecil, doa tu dia tak dapat lah. Pasal doa tu dia ada syarat dia. Macam mereka sayang aku waktu kecil. Waktu kecil mereka sayang tak aku? Tak ada. Ada satu cerita, tapi cerita ni cerita dongeng. Tale story orang putih dah. Cerita dongeng. Dia nak tahu pak dia. Dia kata, pak jom. Dia tak abang lah nak pergi tahu. Dia nak pergi tinggal. Ada banyak. Ada saya jumpa di Masjid Alwi, perempuan mana tahu. Dia kata laki dia akan siapa tahu main tinggal. Duduk sat. Dia nak pergi buat kerja apa tahu. Duduk sat daripada lorok sampai maghrib tak main-main. Kan? Taktik lah. Tapi orang tua-tua ni dia boleh faham lah pasal hang nak bawa aku pergi berjalan dengan bawa kain baju ni pelik. Tapi cerita ni dongeng lah. Tapi banyak juga rawi yang cerita. Boleh jadi betul. Mutawatir lah kan. Dia pun tinggal lah pak dia kan tu. Pak dia kata, tinggal atas sikit kot. Dia suruh turun tang stesen bas tu, tempat tunggu bas tu. Dia kata turun siapa tang ni, sekali dia main ambil. Banyak cerita jadi lagu tu. Dia suruh tinggal tu ya. Tapi bapak dia ni tak tolak tau. Bapak dia tak marah, tak kata apa. Cuma bapak dia minta
tinggal atas sikit, depan sikit. Dia kata, hang pergi tok aku tanu lah, jangan tok ni. Pasal apa, Pak? Dulu aku tok Tok Wan hang tani. Tu saya kata tell story, cerita dongeng. Dulu aku tok Wan. Saya ingat aku Tok Wan hang, aku kata lagu ni lah. Aku nak tok tani lah. Jadi hang tok aku depan sikit. Dia tak jadi tok ah. Dia bawa balik. Pasal dia kata apa? Anak dia nanti akan metok dia tahun tu juga. Lepas itu kadang-kadang bila kita tak bela anak-anak kita tak bela kita. Don't blame. Jangan kita salahkan orang lain. Kerana agama dah sebut kita akan tuai. Ada hadis dia dalam bab yang berikutnya. So, ihsan. Nampak? Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, sebagai kesimpulan apa yang kita boleh ambil daripada Nabi sebut ni, banyak hadis-hadis yang tentang kita bersikap ihsan pada anak-anak, apatah lagi anak-anak yatim ni. Antaranya kalau kita boleh ambil satu hadis daripada Abdullah radhiyallahu an akhbarahu anna imra'atan wujidat fi ba'di maghadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Abdullah radhiyallahu an menceritakan kepadanya bahawa terdapat seorang wanita yang ditemui wujida di dalam keadaan terbunuh dalam sebahagian perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan membunuh wanita dan kanak-kanak. Pasal itu dalam istilah hadis ini Bukhari dalam bab perang. Dalam Islam ketika perang haram sentuh wanita dan kanak-kanak. Sehingga ulama bincang tau. Dalam Islam ni kita tak boleh, kalau perang kita tak boleh tembak budak-budak dengan kanak-kanak. Pasal itu yang duk pergi bom tu bukan Islam. Depa bincang pula, kalau depa tok budak-budak depan macam mana? Kan, depa tok budak-budak depan, depa duk belakang. Buat perisai. Kita nak tembak tak boleh. Ni bincang. Islam tak bagi sentuh budak-budak. Pasal itu tak pukul budak-budak yang Nabi kata umur 7 tahun pukul tak semayang tu, 10 tahun pukul tak semayang tu, pukulan yang ghaira mubarrah, pukulan yang tidak mendatangkan kecederaan. Hadirin mukminin, mudah-mudahan pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni menginsafkan kita. Sebab itu ada orang buat iklan, anak dia tanya pasal apa kita puasa. Pasal apa kita puasa? Jawab oleh bapa dia, kerana kita nak merasai kesusahan orang lain. Tak nak rasa susah orang lain. Lepas tu anak dia tanya pula, jadi orang susah ni waktu berbuka makan sakan macam kita lah. Kadang-kadang kita cantik dah, bila susah tu kita rasa apa? Rasa susah lah. Macam mana orang tak makan apa semua, ada insaf lah. Tapi bila waktu kita berbuka tu nampak macam tak ada insaf, tak ada pengajaran. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah rahmat kita, Allah berkati kita. Dan kalau ada peluang, ada kemampuan, dia tak semestinya tuan-tuan bela. Dia ala qadar, atas kadar kemampuan kita. Kalau kita boleh sampai ambil duduk dengan kita, itu the best, a'la, maqam yang paling tinggi. Tapi mungkin kita tak mampu sampai nak ambil duduk dengan kita. Kalau ada apa yang tuan-tuan mampu, kalau tuan-tuan tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dia kata aku tak boleh nak ambil duduk rumah aku pun tak senang mana, tak cukup, aku pun tak mampu. Kalau tak mampu sampai ambil letak di bawah jagaan kita, duduk dengan kita, kita tak boleh pergi sampai tera tu, kita ambil peringkat yang paling bawah sekali, mungkin pergi tolong tempat yang jaga dia. Ataupun mungkin dia ada rumah dia, ada mak dia, kita pergi bantu secara berkala. Jangan tuan-tuan tak boleh ambil duduk dalam rumah tuan-tuan, langsung sekurang-kurangnya paling lekeh tuan-tuan boleh buat apa? Ada tabung anak yatim. Bela pun tak boleh, nak pergi tolong pun tak boleh, yang lain semua tak boleh. Ada RM1 2 buhlan tabung anak yatim. Termasuk juga kata ulama dalam makna berbuat baik pada anak yatim. Nampak? So cabang tu bukan kata tak boleh hak tu padam terus dah. Tak boleh hak tu agama buka jalan ni. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah rahmat kita insya-Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.